Assalamualaikum, nama saya Nuzaitul Fazira dan saya akan membentangkan asal-usul manusia dalam mitologi Yunani kuno. Tamadun Yunani kuno wujud selepas zaman gelap Yunani pada sekitar abad ke-12 dan ke-9 sehingga 146 Masihi. Dalam tamadun ini, terkenal dengan kisah banyak dewa, dewi dan pahlawan dengan mempunyai pelbagai kuasa. Ia juga terdapat pusat peradaban yang terawal di Eropah. Dan seterusnya, masyarakat Yunani kuno tidak bersatu sebagai satu bangsa. Pengertian manusia dalam mitologi Yunani kuno. Menurut Yunani kuno, manusia dianggap mikrokosmos yang bermaksud dunia kecil dari alam semesta. Terdapat penyembahan dewa dan dewi, iaitu sebagai balasan dari pengorbanan dewa dan dewi ini kepada manusia. Pelbagai pendapat tentang penciptaan manusia seperti diciptakan daripada tanah liat, batu, pokok abu dan tanah liat dan air. Seterusnya, masyarakat pada zaman ini mempercayai terhadap agama politisme, iaitu memuja banyak dewa. Terdapat beberapa peringkat zaman manusia iaitu Golden Age, Silver Age, Bronze Age, The Age of Heroes and Iron Age. Masyarakat pada zaman ini menamakan upacara amal seperti Olympus and Swanwick. Seterusnya, asal-usul manusia. Terdapat 5 peringkat iaitu The Golden Age, The Silver Age, The Bronze Age, The Age of Heroes and The Iron Age. Pada zaman Golden Age, iaitu dikenali sebagai zaman emas, manusia hidup dalam keadaan yang indah dan gembira tanpa rasa kesedihan. Pada zaman ini tiada peperangan yang berlaku dan mereka mati dalam keadaan yang tenang dan terus dihantar ke Hades. Seterusnya, pada zaman The Silver Age, kehidupan manusia sering berlaku pertengkaran. Mereka tidak mempedulikan antara satu sama lain dan mereka juga dihapuskan oleh Zeus. Seterusnya adalah The Bronze Age, di mana manusia pada zaman ini berani dalam menghadapi peperangan dan pengakhiran kehidupan mereka memusnahkan antara satu sama lain. Seterusnya, The Age of Heroes, di mana Zeus mengembalikan kebajikan manusia pada zaman ini. Dan yang terakhir adalah The Iron Age, di mana kehidupan pada zaman ini adalah yang paling teruk kerana mereka diperlakukan secara kejam. Seterusnya, unsur-unsur penciptaan manusia. Manusia diciptakan daripada tanah dan wujud sebagai tidak bertemadu. Manusia pada zaman ini dihapuskan dengan menghantar banjir dan yang terselamat hanyalah Deucalion and Pyrrha. Seterusnya adalah setelah mereka melemparkan batu, muncul para lelaki yang daripada batu yang dilemparkan oleh Deucalion dan juga para wanita daripada batu yang dilemparkan oleh Pyrrha. Seterusnya, Prometheus menciptakan manusia daripada tanah liat. Dan mereka mempercayai bahawa manusia diciptakan oleh dewa. Seterusnya, manusia pertama dalam Yunani kuno. Pandora adalah manusia wanita pertama yang diciptakan pada zaman ini, diciptakan oleh Hephaestus dan dikenali sebagai All Gifted. Tujuan penciptaannya adalah kerana Zeus ingin membalas dendam kepada Prometheus kerana Prometheus mengingkari janjinya. Seterusnya, Pandora diberikan satu balang ataupun kotak sebelum diturunkan ke bumi. Dan Pandora ini dihantar kepada Epimetheus untuk dikahwini. Seterusnya adalah hubungan manusia Yunani kuno dengan pencipta. Di Iliad, dewa ataupun Tuhan menganggap manusia tidak penting kerana tidak mempunyai apa-apa makna. Menurut Homer, dewa mempunyai campur tangan dalam urusan kehidupan manusia. Contohnya, punca peperangan Trojan and Achaeans.
Seterusnya, dewa mempunyai sifat dan juga keterampilan yang sama seperti manusia. Di audisi, semakin besar jarak antara manusia dan Tuhan, semakin tinggi kebebasan dan tanggungjawab manusia. Manusia membuat pengembangan kepada dewa. Seterusnya adalah tujuan dan tugas hidup manusia pada zaman Yunani kuno. Mereka mempercayai politisme, mempercayai banyak dewa. Di setiap polis, manusia memuja dan menyembah dewa-dewi yang berbeza. Mereka juga mengamalkan konsep perhambaan. Seterusnya, mereka juga mempercayai terhadap ramalan Apollo di kuil Delphi, dan ini adalah pengaruh besar di mana untuk meramal masa depan kehidupan manusia. Seterusnya adalah tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan, dan manusia menyadari kehidupan dengan aktiviti pertanian untuk menampung kehidupan mereka. Seterusnya adalah kehidupan manusia selepas mati. Masyarakat pada zaman ini amat menitik beratkan proses pengemudian ke atas orang mati. Mereka mempercayai terhadap underworld ataupun dikenali sebagai Hades. Orang mati akan dinilai amalannya oleh hakim. Seterusnya, syurga yang dikenali sebagai Elysian Fields untuk orang yang melakukan kebaikan dalam kehidupannya. Seterusnya, orang mati yang melakukan kejahatan akan dihantarkan ke Tartarus. Konsep penjelmaan semula bagi orang yang layak dijelma semula dalam bentuk yang lain, contohnya haiwan. Kesan kepercayaan konsep manusia. Apabila upacara pengemudian dilakukan dengan tepat dan teratur, mereka mempercayai bahawa roh orang mati akan pergi dengan aman. Bagi kepercayaan terhadap politisme pula, masyarakat pada zaman ini berpecah belah kerana mempercayai berbeza dewa. Seterusnya, manusia akan melakukan kebaikan kerana dewa yang akan mengendalikan perbuatan mereka. Manusia juga adalah pusat pemikiran masyarakat dan penghasilan seni. Dan tujuan hidup manusia pada pendapat mereka adalah untuk mencapai kebahagiaan. Kesimpulan daripada ini, terdapat konsep manusia dalam Yunani kuno masih diikuti masyarakat masa kini. Masyarakat Yunani mempunyai pelbagai komuniti yang bebas, dan seterusnya, masyarakat Yunani juga memperoleh keuntungan dan menampung kehidupan mereka dengan melakukan aktiviti seperti pertanian dan perdagangan. Seterusnya adalah tentang artikel review. Saya mengambil tesis dari Giving Up the Ghost, The Development and Origins of Human Sacrifice in Ancient Greece yang ditulis oleh Erwin Bregmeier. Di dalam tesis ini, beliau menceritakan tentang perkembangan pengembangan manusia dalam masyarakat Yunani kuno. Terdapat juga pengkajian tentang pandangan masyarakat Yunani kuno terhadap konsep pengembangan manusia dalam kehidupan. Seterusnya, pengenalan tentang penulis. Erwin Bregmeier melanjutkan pelajarannya di University Texas di Austin, United States sebagai doktor falsafah. Beliau berkelulusan Master of Arts in Ancient Greek and Roman Studies di University Brandeis. Beliau berminat dalam membuat pendidikan seperti arkeologi Yunani, agama Yunani dan sebagainya. Seterusnya, komentar terhadap artikel. Di dalam artikel ini, penulis lebih memfokuskan tentang tamadun Yunani kuno. Terdapat hasil analisis dan kajian terhadap perkembangan pengembangan manusia Yunani kuno yang berubah dari zaman akhir besi hingga zaman klasik. Di dalam
artikel ini juga terdapat teks-teks dalam bahasa yang menarik mengenai pengemanan manusia daripada pengarang seperti Plato. Antara isu yang dibawa oleh penulis adalah amalan pengemanan manusia mempunyai kekurangan di arkeologi, visual dan penggunaan amalan di dalam catatan bertulis. Di dalam tesis ini, penulis fokus kepada isu pengembangan pengemanan manusia dalam tamadun Yunani. Dan terdapat juga pandangan orang Yunani sendiri terhadap pengemanan manusia dalam budaya mereka. Di dalam tesis ini juga terdapat contoh-contoh pengemanan manusia dari segi mitologi, sejarah dan arkeologi. Dan juga terdapat peninggalan daripada amalan pengemanan manusia seperti penemuan kerangka di tempat pengebumian. Antara isu yang menarik yang saya perolehi daripada artikel ini adalah pengemanan polisi. Terdapat pelbagai pendapat tentang kematian beliau. Antaranya, beliau mengorbankan dirinya untuk Achilles dan beliau rela untuk dibunuh dengan dipotong lehernya. Terdapat juga pendapat lain yang mengatakan kematian polisi ini adalah sebagai pengorbanan sati. Seterusnya, pengorbanan banyak dilakukan di atas gunung seperti Gunung Lycaon, di mana terdapat penemuan tentang tempat pengebumian di Mazbah Abu, hasil daripada penggalian sejak dari 2006. Seterusnya, terdapat pusat keagamaan sebelum pemikiran tradisional. Di dalam tesis ini, terdapat juga kekuatan, kelemahan dan sumbangan. Kekuatannya adalah penulis mengkaji dan menganalisis sendiri bagaimana pandangan orang Yunani terhadap amalan ini yang dilakukan di dalam budaya mereka sendiri melalui catatan bertulis. Di dalam artikel ini juga terdapat gambar untuk mengukuhkan hujah-hujah tentang pengorbanan manusia. Terdapat juga kelemahan di dalam artikel ini seperti penulis memasukkan bahasa asing bersertakan tiada penterjemahan. Seterusnya adalah sumbangan. Terdapat jawapan daripada persoalan pengemanan manusia dan pembaca dapat memahami konsep mitologi, sejarah dan arkeologi. Seterusnya adalah kritikan dan ulasan. Di dalam artikel ini, saya mengkritik tentang isu pengertian pengemanan manusia dan juga pengemanan binatang seperti pembunuhan ritual ataupun percampuran antara korban manusia dan korban binatang sebagai tanda mengabdikan diri kepada dewa dan pemujaan terhadap orang mati. Menurut Islam, pengorbanan adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini demikian kerana kita memperolehi nikmat dan kurnia kesemuanya daripada Allah. Seterusnya, kepercayaan terhadap pemujaan terhadap orang mati ini adalah syirik kerana perbuatan ini adalah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Isu yang kedua adalah tentang Achilles, di mana beliau dipercayai sebagai separuh bentuk dewa ataupun pahlawan pemujaan. Beliau adalah pahlawan pemujaan di beberapa tempat selepas beliau mati dan disembah hampir kepada status dewa di beberapa tempat. Menurut Islam, umat Islam hanya menyembah Tuhan yang esa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam mempunyai satu konsep, iaitu konsep tauhid, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat-sifatnya tersendiri dalam dan apa-apa kejadian yang berlaku kesemuanya atas kehendaknya, kerana dia mempunyai kuasa ke atas muka bumi ini. Menurut Islam, sifat-sifat Tuhan tidak sama dengan sifat-sifat manusia. Malah kehidupan manusia ini bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mempunyai kuasa mutlak. Impak daripada artikel ini adalah pengorbanan manusia dalam masyarakat Yunani kuno.
Kisah-kisah ini memberi impak kerana berkaitan dengan pengumanan. Dalam Islam, pengumanan yang dilakukan adalah kerana Allah SWT. Hal ini demikian kerana dapat mendekatkan diri kita dengan Allah, kerana kita mempercayai bahawa dialah yang mengendalikan semua alam ini, termasuk kehidupan yang kita lakukan seharian. Pengumanan tidak dilakukan secara pembunuhan seperti budaya Yunani kuno, di mana mereka membuat pembunuhan secara ritual. Seterusnya adalah pengumanan dapat meningkatkan iman manusia. Pengumanan yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kurniaan dan kenikmatan kepada manusia. Seterusnya adalah maklumat baru yang saya dapat daripada artikel ini. Ramai ahli sarjana mempunyai fahaman sendiri terhadap konsep pengumanan manusia dalam Yunani kuno. Dalam masyarakat Yunani, wujudnya pengumanan anak darah, misalnya kisah daripada Polisin. Di samping itu, maklumat baru yang saya dapat adalah penemuan daripada pengemudian di mazbah Abu di Gunung Lakiat. Kesimpulannya, terdapat beberapa isu yang dikritik berserta dengan sokongan luar, di mana sokongan luar ini membantu menghuraikan lagi ulasan tentang isu yang dikritik, seperti isu pengumanan manusia dibuat secara pembunuhan ritual. Mitos pada zaman Yunani kuno dapat dijadikan sebagai pengajaran kepada masyarakat pada masa kini tentang pemahaman terhadap konsep pengumanan manusia dan kepercayaan kepada Tuhan. Dan seterusnya, isu-isu tentang pengumanan manusia memberi kesan kepada kehidupan saya maupun kepada pembaca yang lain. Itu saja. Sekian, terima kasih.